Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari dan salam Malaysia Madani saya ucapkan bahasa. Baiklah, kami dari kumpulan podcast dan saya dan rakan saya akan terangkan secara ringkas apa itu podcast. Jadi podcast ni adalah sebenarnya medium di mana mereka menjemput selebriti-selebriti yang terkenal ataupun tokoh-tokoh yang hebat untuk Mereka menemu ramah. menemu ramah dan ada juga kritikan, ada juga nasihat Dan juga motivasi dalam podcast. Jadi podcast ni adalah medium yang baru saja meningkat naik dalam dalam TikTok. Nanti saya akan berikan contoh podcast yang kami akan lakukan. Terima kasih. Warga IPGKBN telah mengadakan podcast dan mengumpulkan beberapa panel-panel terkemuka di Malaysia ini bagi membincangkan tentang hal-hal pendidikan di dalam negara ini. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah menyelami dunia pendidikan. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan kita nak berkenalan dengan lebih mendalam ni. Siapa panel-panel kita? Baik, boleh Encik Daniel kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Safwan yang sudi menjemput saya pada hari ini. Baiklah, nama diberi Denizat Izzata bin Farid Syariman. Saya merupakan guru di sekolah SK Jalan Tebuk di Ipoh ya. Saya merupakan guru kaunseling juga. Jadi betul lah apa yang Cik Safwan kata yang berkenaan dengan teknik mengajar dia. Saya ada membuat satu akaun TikTok di mana di situ saya akan berkongsikan pelbagai info yang menarik serta teknik-teknik untuk membantu pelajar-pelajar muda untuk menghafal dan memahami sesuatu topik mereka. Saya juga merupakan guru kaunseling yang telah mendapat anugerah kaunselor terbaik di negeri. Jadi saya juga terselitkan beberapa kata-kata motivasi atau video-video yang boleh menaikkan semangat untuk pelajar-pelajar kita, untuk mereka bagi semangat dengan terbakar-terbakar lah, berikan gitu kan, semangat membara. Ya betul, membara. Untuk mereka teruskan pelajaran dan tidak kurang putus asa. Baik, terus Deniza, sebelum saya nak teruskan bertanya, boleh tak ceritakan sikit tentang latar belakang untuk Deniza? Saya dulu merupakan pelajar sekolah biasa saja seharian. Saya berasal daripada keluarga yang susah. Mak saya merupakan seorang pegawai ketap dan ayah saya pula merupakan seorang mekanik di bengkel di sebuah kampung lah. Jadi saya masa sekolah menengah saya sekolah pun kadang-kadang orang kata on off kan, kadang-kadang sekolah kadang-kadang sekolah penting. Masa saya kelas 5 saya telah mendapat ilham dan saya SPM juga. Oh ya, masa itu saya SPM. Saya telah mendapat satu ilham dan saya cuba sebaik mungkin. Alhamdulillah saya telah mendapat keputusan yang cemerlang waktu SPM itu. Alhamdulillah. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di Pendidikan Guru. Kemudian saya mencuburi bidang bahasa Melayu. Jadi maksudnya cikgu punya meja ni meja PM lah? Ya betul. Saya mengajar bahasa Melayu. Kemudian saya kiranya saya mengambil bidang kaunseling dan saya lebih kepada aktiviti psikologi dan sosial. Baik, seterusnya kita akan beralih kepada Encik Azam. Jadi seperti mana kita tahu, Encik Azam ni seorang penulis buku yang terkemuka di Malaysia. Jadi kita nak tahu sangat apa latar belakang Encik Azam. Jadi boleh? Jadi terima kasih kepada Cik Safwan atas jemputan kepada saya. Jadi saya ni sebenarnya berasal daripada Terengganu. Saya sekolah biasa daripada sekolah rendah hinggalah sekolah menengah. Tapi saya ni sangat gemar membaca dan menulis buku. Kerana ketika saya kecil, saya anak tunggal. Jadi saya suka meluahkan perasaan apa-apa semua dalam buku saya. Jadi apabila saya masuk degree, saya telah sambung belajar dalam bahagian sastra dan kemanusiaan. Jadi dari situ saya minat untuk belajar tentang bahasa klasik. Jadi apabila saya menulis tu, saya suka post di sosial media.
Jadi apabila saya post di media sosial tu, saya tengok dapat banyak sambutan. Jadi saya terdetik untuk terbitkan itu. Tapi masa tu belum tercapai lagi. Saya teruskan pengajian saya dalam bidang sastra dan penasihat ni. Saya teruskan degree, master, dan alhamdulillah sekarang saya berada di peringkat PhD. Saya Encik Azam, jadi kita PhD, jauh main PhD. Jadi dah habis Encik Azam, kita akan teruskan kepada Tuan Iskandar. Jadi Tuan Iskandar ni seorang terkenal, kawan dan dalam membuka banyak cawangan gunting rambut je ataupun barbershop. Jadi kita nak tahu sikit apa latar belakang Tuan Iskandar ni. Okey, baiklah. Kalau berdasarkan saya cerita sedikit lah saya punya background, latar belakang kehidupan saya. Saya ni sekolah, saya ni asal daripada Johor Indah, Johor. Dan saya ni sekolah harian daripada peringkat sekolah rendah sampai ke peringkat sekolah menengah. Saya ni sekolah harian biasa saja. Dan saya ni juga pada waktu sekolah saya pernah dimasukkan program, iaitu program GALUS, iaitu program khusus untuk murid yang gagal dan hanya mencapai objektif lulus saja. Jadi saya ni tak ditempatkan bersama pelajar-pelajar cemerlang lah, pelajar-pelajar yang orang kata target sekolah. Jadi kita memang diasingkan lah. Saya diasingkan. Ya, saya diasingkan saya pelajaran. Kira macam mana orang cakap, kalau kat sekolah tu suku orang Palau, kira yang budak-budak gagal lulus ni budak-budak nakal dia. Pandang rendah. Ya, orang pandang rendah. Jadi Tuan Iskandar budak nakal juga. Jadi tentu macam nak kata. Tapi ayah-ayah tu alhamdulillah dapat kawan dia kecil sikit. Saya masa peringkat sekolah menengah tu saya dimasukkan ke program GALUS. Peringkat sekolah rendah pun sama. Tapi sekolah rendah tak panggil program GALUS, dia macam panggil program khas untuk murid-murid yang berkeperluan khas. Yang otak macam tak berapa ni sangat kan. Masa dah habis Masa sekolah rendah tu pun saya tak mencapai, orang kata tak memuaskan dengan saya punya keputusan, tak berapa baik. Tapi bila sampai sekolah menengah tak berapa baik. Sekolah menengah tu saya alhamdulillah meningkat sikit lah. Tapi bila nak masuk permohonan untuk sambung belajar tu tak dapat. Lepas SPM. Tak dapat. So jadi macam time tu pun Jadi Tuan Iskandar ni lepas dia habis SPM tu terus sambung kerja, tak ada sambung belajar. saya lepas SPM tu saya dengan keputusan yang tak berapa baik. Saya duduk, saya tenung. Jelas mak ayah saya pun bukan keluarga saya bukan keluarga yang senang. Mak ayah saya ni, mak saya suri rumah. Ayah saya pula seorang pekebun. Yang dia jual pekebun tu, dia tanaman, dia jual ke orang. Pagi-pagi kat pasar. So dia jual sayur-sayuran macam tu. Dia berhubung dengan orang-orang dekat pasar semua tu. Jadi saya ni ada satu hari tu saya terfikir, saya duduk, saya cakap time tu umur saya 18 tahun baru habis SPM. Kita SPM 17 je kan? Saya dah lupa lah SPM. Betul. Habis SPM umur tahun masa saya umur 18. So saya time tu saya dah start untuk, yelah, family saya menjaga kan. Saya dah start jumpa dengan orang ramai. So semenjak saya sekolah rendah kalau tak silap, saya ikut bapa saya untuk menjaga, untuk berusaha. Kadang-kadang saya yang hantar jualan tu untuk bagi ke orang. So nak dikatakan saya mula usahawan ni sebab saya kenal dengan ramai orang. Yang nak belajar kan, diorang kan fokus pada pelajaran kan, tak nak kan diorang selalu keluar. So saya duduk dah, yang kawan-kawan saya ni, dan tu saya duduk fikir kalau nak buat macam ni, jualan macam ni, hasil pun dapat sikit je. Alhamdulillah, tapi tak mampulah untuk saya nak, orang kata nak balas jasa keluarga saya. Balas maksudnya nak sara keluarga saya dengan keadaan family saya macam tu. Saya ada adik-beradik, saya ada 3 orang. Saya yang sulung. Jadi saya duk fikir macam mana saya nak bantu adik-adik saya ni. Kalau saya tak dapat nak sambung belajar, takkan saya nak biarkan orang pun tak sambung belajar sekali, betul? So jadi kat situ saya setelah umur 18, saya mula fikir saya nak belajar bidang gunting rambut. Saya belajar bidang gunting rambut dengan kawan saya, iaitu nama kawan saya Azri. Macam Azri Monster. Dia bukan Azri. Azri. Saya belajar dengan dia, saya mula datang rumah dia, saya belajar. Lepas tu saya ada keinginan nak buka gunting rambut, saya buka rambut kat tepi rumah saya. Kat tepi rumah saya tu mula kawan-kawan saya je dah datang yang support saya kan. Lepas tu lama-lama ada jiran-jiran kita nampak, jiran-jiran gunting kat rumah saya. Masa nak raya semua ada ramai lah. So bila saya dah dapat modal sikit, saya buka kedai.
Bukan saya buka kedai, saya sambung belajar. Saya sambung belajar dekat UiTM Shah Alam. Saya lama kelamaan saya rasa macam saya nak, kita nak belajar, lepas tu nak bisnes lagi. So macam dua-dua ni macam tercampur. Saya tak dapat akhir dan masa. So kat situ saya fikir, dah sambung belajar, saya rasa tu saya tak boleh go dengan belajar. Saya buka perniagaan. Saya buka bidang, saya buka kedai gunting rambut dekat dengan rumah saya. Depan rumah saya tu ada taman, saya buka kat situ. Itu kan buka sepenuh masa lah. Tentu saya buka sepenuh masa. Itu dah tak pergi universiti dah. Tentu saya dah habis belajar, saya berhenti. Jadi seperti mana kita tahu, pendidikan ni merupakan salah satu kunci kepada anak-anak muda zaman kini untuk menentukan masa depan diorang. Jadi pendidikan ni juga boleh jadi sama ada masa depan, menjadikan masa depan mereka cerah atau menjadikan masa depan mereka gelap. Sebab dengan pendidikan dia dapat pergi belajar jauh-jauh, kan. Tanpa pendidikan mungkin mereka tidak dapat buat begitu. Jadi dalam podcast hari ini kita akan membincangkan tentang apa itu pendidikan, apa kelebihan dan kebaikan, kelebihan dan keburukan pendidikan itu sendiri. Jadi pertama sekali saya akan tanya kepada Cikgu Naniza, apa itu pendidikan pada pendapat anda? Pada pendapat saya sebagai seorang guru, pendidikan ni merupakan proses individu itu memperoleh dan mempelajari sesuatu ilmu baru, di mana sebelum ini dia tak tahu apa-apa. Untuk macam Encik Iskandar tadi belajar gunting rambut kan, sebelum ni Encik tak tahu apa-apa kan. Jadi di mana dia proses bahawa kita membaiki diri sendiri dan depan dengan menggunakan ilmu yang baru. Ilmu tu kita amalkan dalam kehidupan kita. Dia juga pendidikan ni juga merupakan proses kita mengubah diri kita dengan ilmu-ilmu keterampilan, seperti mana yang Cik Iskandar tadi kata, ada bergaul dengan orang ramai kan. Itu dalam pendidikan itu dinamakan keterampilan berbahasa, mana kita berkomunikasi dengan orang lain kan. Seperti Encik Azam pula, dia berkomunikasi melalui tulisan kan, menasihkan betul. Jadi keterampilan ini akan memberi kebaikan kepada kita supaya kita boleh berkembang maju dan mengasah potensi diri kita untuk menceburi pelbagai bidang yang kita minat. Contohnya seperti kalau orang tu minat macam baiking motosikal kan, dia boleh belajar ilmu motosikal di sekolah peringkat tinggi seperti DVET kan, di mana yang kita tahu. Kemudian DVET yang sekolah vocational ke? Ya betul, sekolah vocational. Dia kepada kemahiran di mana seperti engineering kan, seperti bidang Encik sekarang tadi pun ada juga bidang dan rambut fashion sekali pun ada. Jadi kemahiran yang diperoleh ini akan memberi dampak yang positif pada kehidupan mereka, di mana mereka boleh membuat seperti bisnes, seperti menulis buku kan, seperti Encik Azam yang buat sekarang ni, dan juga memberikan manfaat seperti wang tambahan gitu. So itulah saya punya pendapat yang boleh dikongsikan. Jadi kita tanya pendapat Cik Naniza, kita nak tanya pula pendapat pada lain mungkin ni. Jadi kita mula dengan Cik Azam pula. Baiklah. Bagi saya, pendidikan ni sebenarnya meluas lah. Pendidikan ni bukanlah daripada sekolah. Sebenarnya pendidikan ni sebenarnya daripada rumah, di mana masa kita kecil dulu, ibu ayah kita yang mendidik kita. Jadi pendidikan ni kita belajar pelbagai cara. Bukan saja kita belajar tentang buku sahaja, bukan sebagai penulisan saja. Kita belajar banyak teori. Jadi pendidikan ni seperti kita mengenal matematik, sains, biologi dan sejarah. Jadi semua itu adalah pendidikan. Tapi bagi saya, pendidikan ni adalah untuk menjadikan kita insan yang terbina. Kalau kita nak buat sesuatu, kita kena ada ilmu. Dan ilmu itu melalui pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah melalui pelbagai cara. Bukan sahaja dari sekolah, tapi dari rumah dan juga environment kita. Maknanya latar belakang semua kawasan kita. Jadi bagi saya pendidikan ini bukan sahaja formal di sekolah. Pendidikan ini adalah
cara kita terdidik daripada kecil hingga kita besar sampai sekarang. Itu pendidikan yang sebenar kita. Faham. Jadi Tuan Iskandar tak boleh terangkan apa maksud pendidikan bagi dari sudut pandangan tuan-tuan. Pendidikan bagi saya, pendidikan ni yang betul lah apa Cik Azam cakap sebentar tadi kan, bahawa pendidikan ni bermula daripada rumah kita, iaitu pendidikan oleh ibu bapa kita. Tapi yang kita tahu bahawa sekarang ibu bapa pun sibuk, ibu bapa pun rasa macam nak kejar dengan masa diorang bekerja. Jadi anak-anak ni diorang nak dapat pendidikan agak susah. Jadi memang bagi saya seharusnya untuk golongan anak muda sekarang, untuk nak dapat pendidikan, mereka kena pergi sekolah. Lebih-lebih lagi untuk masukkan mereka ke dalam kelas tambahan, untuk dapat usaha yang cemerlang lah. Kalau tak memang jadi saya kan. Tapi kalau jadi kaya macam tu tak apa. Kaya tak apa. Itu sebab sedari. Kaya tu ni. So bagi saya pendidikan tu bermula macam mana kita, dia bukan daripada aspek daripada ilmu saja. Yang betul, cabang utama pendidikan ni bermula dengan ilmu. Tapi daripada cara kita nak membentuk sahsiah diri kita, cara kita nak menyuntik, menyemai, memupuk sifat-sifat nilai murni dalam diri kita, cara untuk kita nak berkomunikasi dengan orang lain, itu semua pendidikan. Dan pendidikan ni juga bagi saya dia satu elemen yang penting lah untuk kita, orang kata survive dalam hidup kita, supaya kita guna apa tindakan yang kita buat tu betul lebih ilmu yang kita ada. Kan sejak semenjak ni kan ada penyakit COVID-19 yang mana menyebabkan PKP berlaku kan, dan kebanyakan murid tak boleh keluar daripada rumah sebab takut berjangkit. Di mana penyakit ni boleh menyebabkan kematian juga. Jadi disebabkan benda ni, KPM telah mengisytiharkan supaya sesi pembelajaran dalam talian dilakukan. Jadi saya nak tanyalah pendapat daripada semua berkaitan sesi pembelajaran dalam talian ni. Apa kebaikan dia, apa keburukan dia. Jadi silakan Cik Nila. Terima kasih kepada soalan pendidikan. Saya sebagai seorang guru, saya sebenarnya tidak berapa gemar dengan pembelajaran talian ni. Seperti walaupun situasi yang seperti Encik Safwan katakan, pandemik itu kan akan menjejaskan jugalah dari segi pendidikan. Sebab apa? Bagi saya, jika kelas dilangsungkan secara dalam talian menggunakan platform Google Meet, kemudian Classroom dan juga Zoom meeting. Jika kita terlampau kerap menggunakan platform seperti ini, ia akan mengurangkan interaksi sosial dalam kalangan kita. Ini kerana jika kita lihat pada segi psikologi, manusia ni kena berinteraksi setiap hari kan. Macam kita perlu, kalau contoh kalau kita nak beli barang kan, kita kena berinteraksi dengan orang itu. Tapi kalau sejak menggunakan medium dalam talian ni, interaksi antara manusia lain dan manusia lain tu kurang terjadi. Maknanya contoh kalau kita diberikan tugasan berkumpulan secara dalam talian kan, dia akan memberi impak yang negatif sebab ada setengah kumpulan, ahli kumpulan tu dia akan buat kerja, betul. Kemudian ada yang tu dia buat kerja. Dia akan memberikan impak yang negatif lah kepada kumpulan tersebut untuk memperoleh kejayaan dan kurangnya kerjasama antara mereka. Jadi juga saya nak tekankan bahawa kalau terlampau banyak kita gunakan kelas jagaan talian ni, dia akan menjejaskan perkembangan sosial anak-anak tersebut. Sebab jika mereka tidak terlampau bergantung pada gadget, mereka kurang bercakap dengan orang lain, mereka ni akan menghadapi masalah sosial, iaitu social anxiety. Tuan tahu soal social anxiety? Risau je kan? Risau ya. Dia macam kata rasa dia nak komunikasi tu, rasa bercakap tu rasa macam menggigil dia. Jadi ya betul. Jadi dia akan menjejaskan proses pembelajaran. Jadi dia macam kalau cikgu tanya soalan dia tak boleh jawab, ataupun dia diam, dia tak boleh jawab.
Jadi ia akan mengurangkan keberkesanan penyampaian ilmu itu sendiri. Faham. Baik. Kita tanya dengan Encik Neza. Kita akan teruskan dengan Encik Azam. Seperti mana kita tahu kan, bila kita cakap pasal penulisan ni, dia tak ada melibatkan banyak orang sangat sebab dia kebanyakannya dia menulis, lepas tu dia publishkan ataupun terbitkan dengan orang, lepas tu baru bagi orang kan. Jadi kita nak tahu sikit apa, kalau lah berdasarkan pendapat Encik Azam, apa kebaikan atau keburukan sendiri lah untuk sesi pembelajaran dalam talian. Baiklah, bagi pendapat saya, pembelajaran secara atas talian, sebenarnya dia ni atas diri seseorang itu. Faham? Jika seseorang itu betul-betul nak belajar, betul-betul nak dapat kejayaan dalam pendidikan, bagaimanapun cara belajar itu, dia tetap akan dapat. Tapi betul, kita dunia remaja kan. Dalam dunia remaja kita ada sekarang siapa? Sekarang ada mainan, game, Mobile Legend, PUBG, Mengganggu. Jadi dia akan mengganggu kita, mengganggu fokus kita untuk belajar. Azam yang tak. Dia tak main. Main sikit lah. Main sikit saja. Tak apa. Hiburan. Tapi saya main, tapi saya tak nak benda tu menjadi pengganggu saya untuk teruskan pembelajaran saya. Jadi kalau kita lihat apa kelebihan dalam pembelajaran secara atas talian ni, sebenarnya proses pengajaran dan pembelajaran ni akan menjadi lebih kreatif. Kerana daripada situlah mula-mula dapat belajar cara untuk membuat poster, mungkin tugasan melalui atas talian untuk hantar. Mungkin dulu kita hantar melalui tulisan. Jadi sekarang kita perlu menggunakan komputer. Jadi dari itu kita akan cuba menyelami dunia internet ni untuk menjawab soalan-soalan tugasan yang lebih macam ni. Jadi bagi saya itu adalah satu kelebihan apabila kita belajar online. Jadi keburukan pula seperti yang saya beritahu tadi, ada game online, Mobile Legend, PUBG dan semua lah. Jadi benda tu akan mungkin semua pernah lalui. Kita satu game saja. Saya nak main satu game je. Tapi mungkin tak puas hati sambung. Berlarutan kan. Sampai dah malam. Perlu Mengganggu jadi kan. jadual pembelajaran ni tetap sama. Pukul 8 pagi sama dengan sekolah. Tapi cara kehidupan kita kat rumah berbeza dengan kat sekolah. Jadi apabila bagi saya, apabila belajar online ni, sebenarnya ibu bapa perlu perhatikan lah. Kena teliti anak-anak buat apa malam-malam. Jadi disebabkan itu anak-anak akan jadi mengantuk. Jadi apabila Google Meet, ada yang tak buka kamera. Jadi kita tak tahu dia fokus ataupun tidak. Jadi ini akan Biasakan lah. mungkin ada anak nombor cikgu yang tinggi macam tu. Oh, ya ke? Jadi akan berlaku lah Biasa kecicilan dalam pelajaran. Biasakan. Jadi itulah sedikit bagi saya kelebihan dan kekurangan pembelajaran atas talian. Encik Tan Iskandar, seperti yang mana kita tahu, Tan Iskandar ni ada banyak cawangan kan, ada kedai barbershop jadi walaupun tak ada kaitan sangat kan, tapi sebenarnya kan pendidikan ni banyak memainkan peranan. Jadi apa pendapat tuan untuk pelajar-pelajar semua, pelajar-pelajar sekolah ke, pelajar-pelajar yang universiti ke, yang buat keputusan untuk belajar atas talian. Contoh kan, kita dapat lihat pelajar UiTM baru-baru ni, dia dapat lepasan waktu bulan puasa dapat buat belajar secara atas talian. Bagi saya, pembelajaran atas talian ni macam mana Encik Azam cakapkan tadi, dia ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Kelebihan dia daripada segi lah, untuk kita nak berinteraksi dengan pensyarah kita ataupun guru kita tu mudah. Kita tak menggunakan kita tahu kalau contoh kita nak cakap melalui gadget, mungkin tak ada internet, tak ada data, tak ada kredit untuk nak call, cakap sebagainya. Jadi benda tu boleh menjejaskan kita untuk kita berhubung dengan masyarakat kita. Tapi bagi saya dalam aspek lain pula, dalam kelebihan dia pula, untuk seorang pelajar yang murid-murid kita ni diletakkan dalam pembelajaran atas talian, bagi saya itu boleh juga. Sebab yang kita tahu dalam bidang teknologi sekarang kan, semuanya serba canggih. Banyak platform-platform ataupun aplikasi yang memudahkan kita belajar. Bahkan kita sendiri, betul apa cakap Cik Azam, saya tadi saya setuju, kita sendiri juga boleh belajar secara
secara atas tarian hanya duduk dan tinggal buka gadget itu untuk kita mempelajari sesuatu ilmu. Ibarat kita nak mencapaikan satu ilmu ni dengan jari saja. Dan memang saya tegaskanlah ilmu tu ibarat pipi jubah dalam diri kita. Orang yang bertamadun itu saja. Orang yang bertamadun adalah orang yang berilmu. Jadi di sini bagi saya untuk macam pelajar UiTM kan, dia pada sem ni dia disuruh untuk belajar secara online. Jadi bagi saya itu tak menjejaskan lah. Sebab itu atas kesedaran diri mereka masing-masing. Sama ada mereka nak mencapai, mencekup suatu ilmu tu ataupun mereka nak abaikan. Bagi mereka, mereka anggap ilmu tu penting ataupun sebaliknya, itu terpulang pada mereka masing-masing. Tapi yelah, golongan muda kan, golongan muda ni orang kata kemajuan negara pada masa akan datang, pada masa akan datang terletak pada tangan remaja pada masa kini. Ibarat dengan peribahasa itu, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Faham, mencuba. Betul tak dalam dunia tu. Jadi di situ bagi saya, kalau contoh golongan-golongan muda ni dibiarkan, saya rasa macam saya pun tak nak diorang jadi macam saya kan. Sebab saya ni atas kesedaran diri saya sendiri. So jadi bagi saya, biarlah mereka ni pelajar-pelajar yang semua ni dididik dengan awal, dididik dengan sungguh-sungguh daripada pelanggan-pelanggan pengajar, iaitu misyarah dulu-dulu ni, supaya diorang ni dapat sesuatu ilmu tu bernilai untuk diri diorang, sekaligus pendidikan negara kita ni meningkat, membangun sesuatu negara yang maju oleh masa akan datang. Baik. Awak ni kali ni macam awak jadi cikgu ni, awak memang tak semua je macam tuan kan? Saya baru sedar Dapat sejuk. Asal masih lagi tinggi pangkat. Baik. Sekarang saya ada soalan yang khas untuk Cikgu Nita. Seperti mana kita tahu benda ni biasa. Ada pelajar yang teruk, ada pelajar yang baik. Jadi saya tak tahu macam mana cikgu menguruskan ataupun menyelesaikan masalah ni lah. Masalah pelajar-pelajar yang lemah sikit dalam pelajaran. Okey, baiklah. Di sekolah kita ada satu kelas istimewa macam apa nama, kelas peralihan untuk murid-murid yang ada masalah, untuk berbahas yang ada masalah dalam pembelajaran ataupun yang tidak boleh betul dalam bahasa Melayu dan bahasa ibu kita. Jadi setiap guru ni dia diberi latihan dan pendidikan dan cara-cara yang betul-betul berkesan untuk mendidik golongan-golongan mereka yang bermasalah pelajaran ni. Jadi guru-guru ni dia akan lebih kenali murid tu. Sebab dalam peralihan dia tak ramai lah murid-murid yang dalam kelas tu. Jadi guru boleh memberi perhatian lebih pada setiap murid dan memahami keperluan yang tertentu. Di mana ada murid yang kita tahu murid ni ada pelbagai ragam tu. Ada yang hyper kan, ada yang ada masalah pembelajaran, ada yang autism, Kebijak ada. kebijak itu kan. Ada. Jadi personality yang berbeza ni menyebabkan guru ni dia kena lebih cekap dan lebih kreatif lah dengan cara penyampaian. Berbeza dengan murid-murid yang cemerlang. Kalau murid cemerlang ni guru boleh bagi kerja dan dia boleh buat lah. Jadi kalau murid yang bermasalah ni, guru akan lebih beri perhatian dan bimbing mereka dengan lebih teliti lah supaya murid tu dapat apa yang dia ingin belajar. Contohnya seperti aktiviti, kalau saya boleh sertakan dengan aktiviti yang melibatkan teknologi kan, maksudnya guru boleh membina satu permainan sebelum belajar yang kita boleh gunakan untuk menarik minat pelajar-pelajar yang kurang cemerlang dalam pelajaran. Jadi aktiviti seperti ini boleh meningkatkan mereka boleh belajar dengan lebih seronok dan pada masa yang sama menjadikan proses pembelajaran ni lebih berkesan dan menarik. Jadi mereka pun semangat nak sekolah dengan personality cikgu yang lebih kurang kata ramah dan seronok juga bermain dengan anak-anak murid lagi. Terima kasih kepada Cikgu Nita menjawab soalan kita tadi. Soalan terus ni saya nak tanya kepada Tuan Iskandar sendiri. Saya nak tanya, dalam pendidikan kita ada orang yang berjaya dan orang yang gagal. Jadi kebanyakan orang-orang ni
dia pernah dilabel sewaktu SPM atau UPSR, sebab mereka dilabel berdasarkan keputusan SPM mereka. Jadi ada setengah daripada mereka yang macam mana mereka memang tak merasakan pendidikan atau pembelajaran ni bukanlah untuk mereka. Mereka merasakan mereka lebih sesuai untuk pendidikan seperti kemahiran semua. Jadi saya nak tanya kepada mereka yang kepada pelajar-pelajar yang tidak mampu dalam meneruskan bidang mengajar, jadi apakah jalan lain untuk mereka membina kejayaan? Bagi saya, kalau sekiranya mereka tahu, ialah setiap diri masing-masing mereka tahu prestasi dan tahap mereka sendiri, di mana prestasi mereka diletakkan. Macam saya rasa bermula pada umur 18 tahun saya sedar bahawa bermula pada umur 17 tahun saya sedar bahawa saya ini memang tak boleh nak pergi ke arah akademik, dan saya pun mendapat keputusan yang teruk. Saya sambung belajar pun saya terjejas, dan di situ saya mula buka mata bahawa saya ni kena cuba sesuatu benda yang lain berbanding dengan dunia pendidikan. Jadi di sini bagi saya tak salah kalau contoh seorang individu tu ataupun anak muda pada masa kini nak menceburi bidang lain seperti bidang kemahiran. Dan bidang kemahiran maksud saya bidang yang boleh mendapatkan pendapatan, menjadi pendapatan untuk diri kita sendiri. Tak salah. Tapi mereka ni kena sentiasa ada satu pemikiran yang kuat. Itu pemikiran yang sentiasa pemikiran orang kata yang kreatif. Sebab kita ni dalam dunia perniagaan, kita ni bersaing dengan individu-individu lain. Dan kita ni kena pastikan diri kita ni setapak lebih maju, selangkah lebih maju dengan individu lain, supaya kita punya hasil produk yang dihasilkan tu lebih menarik dengan individu lain dan memberi kesan kepada kita punya jualan tu laris lah. Jadi di sini sebagai contoh, individu yang anak muda yang tak boleh nak pergi ke arah pendidikan, saya boleh cadangkan mereka untuk pergi ke bidang kemahiran. Tak kisah, bidang kemahiran ni bukan setakat dalam bidang dandan rambut. Mereka boleh pergi kepada bidang wiring, mereka boleh pergi kepada bidang masakan. Ya, kita tahu bahawa banyak cawangan-cawangan berbuat. Jadi chef kan? Jadi chef. Chef pun gaji dah berapa kan? Dia pun gaji tinggi. Macam contoh dalam bidang pendidikan, kita boleh pergi kepada bidang engineering, bagi motosikal semua. Jadi kat situ bagi saya banyak cara untuk kita nak bina kejayaan berdasarkan prestasi kita sendiri. Dan apa yang saya nak tegaskan, selongnya anak muda ni cubalah dulu dalam bidang pendidikan. Sebab kita belum cuba, kita tak tahu lagi. Tapi seandainya kita dah cuba berapa kali dan kita rasa kita tak boleh, dan ada faktor-faktor yang menjadikan kita, sebagai contoh faktor ekonomi. Maksudnya ekonomi bagi kita ni tak berapa nak stabil, menjadikan kita punya tak pelajaran. So kita cuba ke bidang lain, bidang ke arah meniaga, usahawan. Cuma kita kena ada satu pemikiran yang orang kata yang padu lah untuk nak meniaga ni. Yang kuat, tak boleh tak lemah kan? Kita tak boleh lemah. Kena sentiasa kuat, kena sentiasa ada pembaharuan dalam hidup. Hidup keras. Ya, Hidup dia keras. Baik. Terima kasih Tuan Iskandar dan menjawab soalan tadi. Jadi kita dah tanya Cik Neza, kita tanya Tuan Iskandar pun kita tanya. Jadi Encik Azam, saya nak tanya satu benda. Encik Azam ni sebenarnya memang dah mahir kan dalam bidang pendidikan, dah sampai ke PhD kan. Jadi kalau kita tak tahu macam sentimen orang-orang ada, mesti rasa macam kalau dah ada PhD ni mesti nak jadi pensyarah ke buat mudah kan. Jadi apa yang membuatkan, apa yang mendorong, apa yang menarik hati Encik Azam sehingga terlibat dalam bidang penulisan? Kesan. Jadi seperti saya katalah awal-awal tadi, masa saya kecil ni saya berminat dalam penulisan. Kenapa saya luah pun dalam buku, bukan nak kata hidup saya sendiri, pak ayah saya pun ada. Tapi cuma saya minat saya terlalu dalam penulisan ni. Jadi seperti mana yang semua tahu, saya ambil dalam bidang sastra dan kemanusiaan. Jadi kebanyakan hasil penerbitan buku saya ni adalah berkaitan dengan kemanusiaan. Tapi sebenarnya dalam sastra ada juga. Saya kan belajar klasik, bahasa klasik, bahasa Melayu moden. Jadi Encik Azam menyerahkanlah kesastraan Tapi sebenarnya dalam bidang sastra saya telah bekerjasama dengan KPM mengeluarkan buku untuk sekolah-sekolah. Seperti buku dalam bahasa Melayu,
sebenarnya. Bagus. Betul. Contoh, Tapi contoh. kali itu kurang nampak kerana saya lebih menjelas dalam bahagian kemanusiaan. Jadi seperti mana soalan kamu tadi adalah bagaimana pendidikan itu mendorong saya untuk menjadi penulis. Kan? Jadi boleh menurut Jadi apabila saya belajar bahagian sastera penulisan ni, saya teringin. Saya dalam hati saya teringin untuk membawa lebih ramai generasi seperti saya untuk mahir dalam sastera dan penulisan ni, untuk mengetahui cara hidup sebenar. Macam mana saya kata ni, hidup itu keras kan? Itu keras. Hidup itu keras. Jadi apa? Apabila saya menghasilkan buku ni, saya berharap dan saya yakin lah ada juga di kalangan ramai pemuda-pemuda ni yang minat baca buku. Jadi dengan hasil penulisan saya itu mendorong mereka untuk teruskan pembelajaran ni, pendidikan. Jadi sebab itulah dalam pendidikan ni saya telah buat keputusan untuk menjadi penulis. Kerana satu, minat saya yang sangat mendalam dalam penulisan. Macam Encik kata, kenapa tak jadi bersyarat? Tapi saya bahagian bercakap ni saya kurang sikit. Saya lebih suka menghasilkan karya. Nampak saya kami beruntung nak menjemput Cik Azam hari ni. Saya tak langsung jadi pendapatan. Saya langsung saya berniaga dalam tu. Butek Jadi itulah, saya mendidik dengan cara penulisan saya. Itulah mendorong saya untuk menjadi penulis. Terbuka macam ni awak. Saya nak tanya, kalau macam dulu kadang-kadang kita ada sekatan dalam pembelajaran yang mana menyebabkan ada kebolehan seorang pelajar tu tak boleh berkembang dengan baik. Jadi saya nak tanya, apa pembaharuan yang boleh dilakukan oleh kerajaan dalam membaik pulih sistem pendidikan di negara kita ni? Siapa? Bagi saya pernah membaikkan yang boleh dilakukan ni, saya rasa daripada segi jiwa guru itu sendiri. Dalam betul ke? Dalam Saya rasa daripada jiwa, saya nak cakap daripada jiwa seorang murid sebab tak, bila kita tahu murid-murid kita ni takkan daripada umur 8 tahun orang dah berfikir secara mantap, betul? Jadi berdasarkan pengalaman saya ni dulu pernah lah rasa keletih nak belajar. Tapi sebab saya ni dah dilabelkan sebagai budak kelas belakang, so jadi guru-guru pun pandangan mereka terhadap saya pun mereka macam tapi saya tak salahkan mereka, saya salahkan diri saya sebab lah saya yang bentuk, saya yang memaparkan saya punya karakter macam tu. Sepatutnya tak. Tapi apa yang saya nak cakap, tentu saya rasa betul-betul nak belajar, ikhlas dalam pembelajaran sebab saya rasa saya nak bina hidup baru. Tapi waktu yang saya perlukan seorang untuk dorong saya, bimbing saya ke arah pembelajaran, tak ada. Jadi di sini apa yang saya boleh cakap, bahawa guru ataupun warga-warga pendidik dalam sebuah institusi sekolah tu, bakal-bakal guru juga. Kat sini saya nak cakap bahawa peranan setiap warga pendidik ni penting untuk berdasarkan jiwa mereka sendiri. Kita tahu bahawa guru ni kan, mereka punya gaji banyak, cuti mereka banyak, betul. Jadi kerja yang mereka buat tu kena setimpal dengan apa yang mereka dapat. Faham tak? Saya nak guru-guru kat negara kita ni, guru-guru kat mainkan peranan penting. Maksudnya, biarlah kat latar belakang budak tu macam mana sekalipun, gaya fizikal macam mana sekalipun, tapi tanggungjawab seorang guru tu dalam mendidik, membimbing, mengajar seorang individu tu untuk bina satu sasiap daripada segi ilmu, daripada segi sikap mereka. Guru ni bagi saya peranan penting sebab pihak yang paling utama adalah pihak guru selepas pihak ibu bapa. Sebab kan ada kita bertubuh dengan kata bahawa sekolah ni ibarat kilang yang menghasilkan produk manusia yang berkualiti. Jadi di sini bagi saya seorang guru tu memang kena betul-betul main peranan lah dalam mendidik murid-murid kita. Betul. Baik-baik. Apa harapan Encik Azam ataupun Encik Neza dalam memperbaiki lagi sistem pendidikan kita? Jadi saya berharap supaya seperti mana yang Cik Iskandar kata tadi, guru kan memang peranan yang penting untuk membentuk sosial murid kita. Jadi saya berharap supaya pihak sekolah ataupun pihak kerajaan UPM memperbanyakkan lagi program-program atau kursus membentuk sosial guru yang tertinggi lah. Jadi kalau seperti mana kita tahu, kalau kita nak murid itu minat pada satu pelajaran tu,
guru tu mesti pandai mengajar dan mengambil hati guru. Guru tu penunjang utama. Ya betul. Sebab kita nak mendidik murid tu pun mesti daripada kecil kan, daripada satu kita mendidik minat dia. Kalau dia minat sains, kita akan ajar dia sains. Seperti mana pepatah Melayu pernah kata, meluntur belum biar jadi lebong. Betul. Okay, cik lah. Betul. Jadi guru yang jadi guru yang berdedikasi dalam menjalankan tugas sangat penting untuk membentuk murid-murid yang minat belajar. Jadi seperti yang saya kadang-kadang nampak juga ada guru yang setakat mengajar, tulis di papan putih dan macam tu saja kan. Lepas tu macam saja. Lepas tu bila dah habis masa, Jangan sorry lah, masuk kelas buatlah kerja apa pun orang. Betul tak? Ada. sepatutnya sepatutnya guru tak boleh seperti itu proses dulu yang prinsip sebenarnya. Jadi guru ni kena, sebagaimana kita tahu guru ni merupakan ibu bapa kedua, betul. Selain di rumah dan di sekolah itu, guru tu lah ibu bapa. Jadi guru tu kena mempunyai sikap ilmu yang tinggi juga untuk menjalankan tugas dengan penuh berdedikasi. Ada keikhlasan. Ya, keikhlasan. Bagi saya pula, saya sambung lah apa yang mereka cakap. Memang betul, daripada guru ni adalah membentuk seorang pelajar yang berkualiti. Jadi walaupun gaji memang besar, gaji guru, tapi takkanlah kita nak ajar murid ni disebabkan tanggungjawab kita nak gaji saja. Tapi kita perlulah niatkan, kena ada keikhlasan. Mungkin ini pesanan saya ni bukan kepada guru-guru, tapi untuk bakal-bakal guru. Untuk kita membentuk, untuk menjadikan seorang itu pelajar, kita kena ada keikhlasan dalam mengajar. Jadi harapan saya untuk dalam pendidikan ni, kita tahu pendidikan kita ni sebenarnya agak kritikal. Ya. Ramai yang tak sambung belajar, tapi tak sepatutnya tak sambung belajar itu tak percaya. Tapi saya nak tekankan macam Tuan Iskandar tahu, usaha dulu untuk dalam pendidikan ni. Jadi walau bagaimana susah, bagaimana pun pendidikan ni, kita tetap nak pergi mana-mana, kita perlu ada ilmu. Ilmu ini daripada hasil didikan. Maknanya walaupun apa bidang kita belajar sekalipun, itu adalah ilmu. Untuk walaupun Tuan Iskandar, maaf saya cakap, gagal dalam pelajaran, tapi boleh berjaya dalam perniagaan. Tapi tak semua orang boleh macam ni. Jadi sebab itulah apabila kita berada dalam dunia pendidikan di sekolah ni, kita perlu fokus. Dan guru mereka peranan penting untuk mendidik anak-anak ini. Jadi saya harap pelajar mana-mana, walaupun ada harapan untuk jadi usahawan apa-apa, perlulah ada ilmu. Kita ambil contoh sebagai Khairul Amin, yang orang kata dalam masa berapa puluh saat, 36 saat boleh buat jualan mencecah 3 juta. Tapi kita tidak lihat macam mana usaha dia selama 8 tahun di belakang. Kita sebenarnya Dengan ilmu dengan ilmu dia, disimpan betul. dalam pelajari dia nak buat satu kejayaan dalam perniagaan tu, semuanya menggunakan ilmu. Ya. Jadi itulah kita kena apa, lentur mulut daripada gebungnya. Ya. InsyaAllah saya masukkan dalam buku saya. Ya. Baiklah. Ada game saya. Dengan itu berakhirlah podcast kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada penonton kita pada hari ini kerana berjaya mengisi mengosongkan masa mereka untuk memberi ilmu kepada kita semua. Baiklah, sekian. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.